Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nidda wa la dhidda wa la zawjata wa la walada lah wa la ayna wa la jihata lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ikhlasan niyyati fil qawli wal 'amali wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Amin ya rabbal alamin. Kita ikhlaskan niat kita pada menghadiri majlis ilmu agama. Kita ikhlaskan kerana Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan pahala yang besar daripadanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesihatan yang baik. Allah taala masih memberikan kita kesungguhan untuk kita sama-sama hadir salat berjemaah, untuk kita sama-sama hadir untuk meneruskan pengajian kita. Ramai di kalangan orang sekeliling kita, mereka tak dapat peluang seperti kita. Kita lihat sebagian jiran kita, mereka tidak boleh hadir ke surau, ke masjid disebabkan mereka dihalangi dengan sakit. Mereka dihalangi dengan kesibukan kerja dunia. Mereka kadang-kadang bila mereka melihat kita, mereka berkata, alangkah baiknya kalau aku dapat peluang seperti kawan aku, dapat pergi ke masjid untuk mempelajari ilmu agama. Jadi peluang sebagainya tuan, peluang ini hendaklah kita rebut sebelum kita semua sakit, sebelum kita semua sibuk dengan urusan yang lain. Kerana Rasulullah suruh kita rebut waktu kita sehat sebelum kita tidur waktu sakit. Rasulullah suruh kita sebut waktu kita lapang sebelum kita tidur waktu bersempitan. Jadi tuan-tuan, hari ini kita akan teruskan kaedah kita. Cuma ada dua perkara yang sangat penting. Dua perkara yang sangat penting ini yang dipercakapkan pada seminggu, 2 minggu ini, yang mana ramai sekali masyarakat awam mereka membuat kesimpulan sendiri. Mereka menggoreng-goreng ilmu agama, lalu mereka berkata tanpa ilmu, lalu mereka jatuh ke lembah-lembah dosa. Yang pertama tuan adalah kita orang Islam, ini kaedah yang diajar oleh ulama. Kita tidak boleh redha dengan agama selain Islam. Apa dia? Kita orang Islam tidak boleh redha agama selain Islam. Allah meredai agama Islam sahaja. Juga kita tidak boleh mendoakan agama selain Islam untuk mereka buat syirik. Apa dia? Kita tidak boleh kita mendoakan orang Kristian untuk mereka menyambut hari yang mana mereka membuat syirik kepada Allah. Contoh paling mudah tuan, seperti hari Christmas. Kita baru sahaja di Malaysia ini, orang-orang Kristian mereka menyambut hari Christmas pada hari Isnin dahulu, minggu lepas. Dan senang beberapa hari. Jadi kita orang Islam, kita tahu hari Christmas itu yang mereka mengatakan hari Christmas itu adalah hari yang mana orang Kristian mereka mensyirikkan Allah, merayakan syirik mereka pada hari itu dengan mereka menyembah Nabi Isa, yang mana mereka anggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Maknanya apa? Maknanya pada hari
hari Christmas, mereka sebahagian besar mereka pergi gereja, kan? Mereka pergi gereja untuk mereka membuat penyembahan mereka, membuat benda-benda syirik mereka. Itulah yang dibuat oleh orang-orang selain Islam pada perayaan mereka, seperti Deepavali, seperti Thaipusam. Jadi perayaan yang melibatkan agama selain Islam tidak boleh kita doakan, tidak boleh kita menyembah. Maka tuan-tuan, tidak boleh kita berkata selamat menyambut Merry Christmas, tidak boleh. Apa dia? Tidak boleh kita mengatakan selamat menyambut Christmas, tidak boleh. Sebab apa? Sebab Christmas itu adalah hari mereka mengubah perayaan syirik. Jadi kalau seseorang dia kata selamat menyambut Christmas, berarti dia mendoakan agar syirik yang dibuat itu akan selamat. Itu maksud selamat. Contoh kalau kita kata kepada jiran kita nak balik kampung, dah hujung tahun Disember ni dah nak bawa anak-anak pergi musafir, kita doakan dia semoga selamat ya, semoga selamat pergi pulang, nampak? Selamat jalan. Jadi kita mendoakan agar bermusafirah mereka selamat. Itu maksud selamat, kita mendoakan benda baik. Ada pun benda yang bukan baik, benda syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh kita mendoakannya selamat, tidak boleh. Maka tuan-tuan, ini benda asas yang ramai sekali orang-orang kita. Kita lihat di media sosial, ramai orang mereka mengharuskan perkataan ini disebut oleh orang Islam. Dan perkataan ini tidak pernah pun disebut ataupun tak ada pun ulama Islam pada zaman dahulu yang mengharuskannya. Tak pernah pun ulama Islam pada zaman dahulu menyebutnya. Cuma tuan-tuan, musibah kita kadang-kadang adalah sebahagian ustaz-ustaz kontemporari zaman sekarang, yang mana mereka, sebahagian mereka konon-kononnya nak berlapang dada dengan Kristian. Mereka nak berlapang dada dengan Kristian, lalu mereka mengatakan, alah, boleh dia sebut Merry Christmas ataupun selamat menyambut Christmas. Ini sangat bahaya. Gara-gara nak berlapang dada, sanggup menghalalkan benda yang haram. Adakah boleh kita menghalalkan arak dengan alasan kita nak berlapang dada dengan Christmas? Mungkin ada yang kata, kita dekat Malaysia ni tinggal dengan berbilang kaum. Orang Kristian pun ada, orang Cina, orang Buddha, orang Hindu. Maka kita nak berlapang dada dengan mereka. Maka jangan kata arak itu haram. Adakah boleh kita kata begitu? Tak boleh. Arak itu haram, maka tak boleh kita menghalalkannya gara-gara nak berlapang dada. Sama juga dengan mendoakan hari syirik mereka. Asal haram, tak ada ulama yang mengatakannya haram, halal. Maka tak boleh kita nak berlapang dada menontonnya gara-gara kita terikut dengan sebahagian ustaz-ustaz kontemporari. Ini sangat bahaya. Ingat, kita lebih yakin kalau yang sebut itu ulama-ulama silam yang mana ilmu mereka pada tahap mujtahid. Ada pun ustaz-ustaz kontemporari zaman sekarang yang mana mengaji tak sampai 70 tahun pun. So kalau mereka mengatakan benda yang bercanggah, jangan cepat kita terus ikut, kena selidik dahulu. Itu perkara yang kedua, tuan. Perkara yang kedua, ini juga musibah. Sebab apa? Sebab ada yang kata agama Kristian itu benar. Auzubillah. Apa? Yang kata ni sebagai ustaz juga, dia kata Kristian ada yang benar. Ini perkataan begini sangat bahaya. Sampaikan tuan-tuan, sampaikan sebahagian mereka yang mengaji di Timur Tengah, yang mengaji di Timur Tengah, yang mana umurnya lebih kurang sebaya saya. Ada yang mengatakan, apa dia kata? Jangan kita kata agama yang benar hanya Islam sahaja. Auzubillah. Perkataan yang disebut oleh orang lepasan Timur Tengah. Dia kata salah kalau kita sangka agama yang Allah terima Islam sahaja. Auzubillah. Perkataan ini bercanggah dengan Quran. Allah kata dekat Quran apa dia? Allah kata inna dina indallahi Islam.
Itu agama yang Allah redai adalah agama Islam. Mana boleh kita kata agama Islam itu aliyah betul? Mana boleh? Itu mendustakan agama. Lalu kenapa mereka kata begitu? Mereka kata begitu sebab apa? Sebab mereka ni lah isu ni kan, isu yang kata Ashabul Kahfi ni ada kata Kristian, ada kata nampak tak? Ini sangat bahaya. Ashabul Kahfi itu mereka orang Islam. Ini yang kita sebut sebelum ni, ada tak yang saya sebut sebelum ni? Yang saya beritahu ada sebahagian orang tu yang mana dia sangka Nabi sebelum Muhammad semuanya bukan Islam. Ini sangat bahaya. Kenapa? Sebab ramai yang sangka bahawa Islam ni agama baru. Tidak. Islam ni agama yang dibawa oleh semua Nabi. Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, mereka semua seru kepada Islam. Nampak? Jadi agama yang benar satu-satunya hanya Islam sahaja, bukan Nasrani, bukan Yahudi. Lalu apa kalau orang tanya kita? Habis tu pula macam mana kita nak jawab? Ada orang kata pengikut Nabi Isa tu kenapa mereka digelar sebagai Nasrani? Dan pengikut Nabi Musa kenapa mereka digelar sebagai Yahudi? Sedangkan mereka orang Islam. Nampak tak? Kan kita sebut sebelum ni Nabi Musa seru kepada kaumnya, wahai kaumku sebutlah la ilaha illallah. Musa Rasulullah kan? Nabi Isa pun seru kepada kaumnya, wahai kaumku sebutlah la ilaha illallah. Isa Rasulullah. Juga Nabi kita Muhammad SAW berseru kepada kaumnya, wahai kaumku sebutlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini asas kaedah yang perlu kita pegang. Kaedah ni kalau kita pegang dengan kuat, maka kita tak akan terpengaruh dengan ada yang kata agama Kristian itu benar. Alhamdulillah. Jadi kita ingat, semua Nabi mereka seru kepada Islam. Nabi dan juga pengikut-pengikut mereka semua beragama Islam. Maknanya pengikut yang beriman dengan Nabi lah. Ada juga pengikut Nabi Isa yang tak beriman dengan Nabi. Mereka bukan Islam. Okey. Sekarang persoalannya kita kena fokus. Kenapa pengikut Nabi Isa digelar sebagai Nasrani dan pengikut Nabi Musa digelar sebagai Yahudi? Okey, ni kita nak jawab, jangan kita goreng-goreng. Saya tengok dekat negara saya sebagai asatizah, dia kata bagi saya, bagi pandangan saya rasa ada sangat bahaya. Kamu siapa? Kita nak jawab, kita lihat ulama-ulama dahulu. Contoh seperti Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi pada tafsir Al-Qurtubi, dia menjelaskan masalah ni. Dia kata apa? Kenapa pengikut Nabi Isa digelar sebagai, iaitu yang beriman dengan Nabi Isa. Jadi kata pengikut Nabi Isa berarti pengikut Nabi Isa yang beriman dengan Nabi Isa, iaitu Islam. Kenapa mereka digelar sebagai Nasrani sedangkan mereka Islam? Okey. Perkataan Imam Qurtubi kata, perkataan Nasrani ini asalnya bukan agama. Nasrani ini asalnya daripada dua makna. Sama ada nama wilayah ataupun daerah di Palestin namanya Nasirah, ataupun perkataan Nasrani itu berarti daripada Nasara yang menolong agama Islam yang dibawa oleh Isa. Jadi perkataan Nasrani asalnya bukan dinamakan sebagai agama. Nasrani itu adalah nisbah kepada tempat. Contoh saya lah, saya nisbah kepada tempat Perak kan. Saya orang Perak. Maknanya contoh dekat Malaysia ni, kita ada Banjar, ada Jawa, ada Melayu kan. Banjar, Jawa, Melayu ni kita nisbahkan diri kita kepada Banjar, kita nisbahkan diri kita kepada Jawa. Jadi mereka semua Islam. Banjar, Jawa, Melayu Islam. Sama juga perkataan asal Nasrani. Asal Nasrani itu bukan asalnya agama. Ia adalah digelaran bagi nama tempat. Di Palestin namanya Nasirah, ataupun mereka perkataan Nasrani itu adalah gelaran bagi penolong Nabi Isa. Jadi mereka digelar sahaja, gelaran mereka, nisbah mereka kepada Nasara. Nasara itu bukan agama. Nasara itu tempat macam kita. Kita orang Jawa.
Jadi kita nisbah kepada orang Jawa, yang mana kita orang Islam. Jawa ini bukan agama, Jawa ini adalah bangsa kita atau keturunan. Okey, sama juga dengan Yahudi. Yahudi tuan-tuan bukan asalnya agama. Yahudi ini asal makna, kalau buka kamus, buka tafsir-tafsir Quran, Yahudi ini dinisbahkan kepada pengikut Nabi Musa. Kenapa? Sebab Yahudi ini asalnya daripada inna hudna ilaih ayat Quran, iaitu nisbah kepada pertaubatan pengikut Nabi Musa yang pernah menyembah anak lembu. Nampak tak? Perkataan Yahudi itu maknanya apa? Iaitu kembalinya mereka yang sembah lembu kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan Yahudi maknanya apa? Sebab balik kali ketiga, Yahudi ini adalah pertaubatan, kembalinya. Bukan zaman itu perkataan Yahudi hanya nisbah kepada sifat gelaran mereka, bukan agama. Okey? Jadi Yahudi maknanya apa? Itu nisbah kepada pertaubatan kaum Nabi Musa yang pernah menyembah anak lembu. Mereka bertaubat, mereka hadap Yahudi kembali kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya pengikut Nabi Isa tadi, pengikut Nabi Musa, mereka semua Islam. Cuma perkataan Nasrani dengan Yahudi itu bukan agama, itu asalnya apa? Nisbah kepada tempat di Palestin. Yahudi pula adalah nisbah kepada perbuatan mereka bertaubat daripada menyembah anak sapi, anak lembu. Nampak? Jadi mereka semua Islam. Okey. Zaman Nabi kita Muhammad ataupun zaman sekarang, apabila datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang digelar sebagai Nasrani, sebahagian mereka seleweng, sebahagian mereka mengatakan Isa anak Allah. Maka mereka daripada asal perkataan Nasrani itu nisbah bertempat, menjadilah lepas itu menjadilah nisbah tempat itu menjadi agama Nasrani. Apa? So zaman sekarang kalau kita kata Nasrani dengan Yahudi yang zaman sekarang, mereka semua non-Muslim. Jangan kata zaman sekarang ada Yahudi yang Islam, tak ada. Jangan kata zaman sekarang ada Nasrani yang Islam, tak ada. Ini yang Islam itu pada zaman Nabi Isa dengan Musa, yang mana perkataan Yahudi Nasrani disebut kepada sama ada pertaubatan mereka ataupun kepada wilayah. Okey. So zaman sekarang kalau kita sebut Yahudi Nasrani, mereka bukan Islam. Seperti siapa Yahudi? Seperti di Palestin sekarang, yang mana mereka membunuh orang-orang Palestin kita. Mereka yang bunuh budak kecil, mereka yang dinamakan sebagai Israel, mereka itu Yahudi. Okey. Nampak? Jadi kita kena faham di sini bahawasanya nama Yahudi Nasrani itu adalah pada zaman Nabi Isa hanya melekat gelaran mereka sahaja. Bukan zaman itu ada agama dinamakan sebagai agama Nasrani, tidak. Jadi perkataan Nasrani dengan Yahudi hanya penisbahan mereka kepada tempat atau pertaubatan. Adapun selepas itu beberapa tahun, barulah ada orang yang nisbahkan diri mereka kepada Nasrani, sebahagian mereka menyebut Allah. Contoh paling mudah, kita nisbah diri kita kepada orang Jawa. Orang dahulu, zaman-zaman 60-an, 70-an, kalau kita sebut orang Jawa, kita faham Jawa semua ni Islam, dekat Malaysia ni. Jadi selang 20-30 tahun, ada contoh, ada di kalangan orang Jawa yang seleweng, contohnya kan, yang pergi murtad. Itu maksudnya sama macam tadi. Maknanya ada di kalangan orang yang nisbahkan diri mereka kepada Nasrani, ada sebagian mereka yang seleweng sama dengan Yahudi tadi. Okay? So jangan ada yang kata zaman dulu Kristian adalah agama benar. Tak boleh kata begitu. Jangan kata zaman Nabi sebelum Muhammad Yahudi adalah agama benar. Tak boleh kata begitu.
Agama yang benar hanya Islam sahaja. Contoh Allah kata tentang Nabi Ibrahim, Allah menafikan Ibrahim beragama Yahudi. Allah kata apa? Maka Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslimah. Allah kata tidaklah Ibrahim itu beragama Yahudi ataupun Nasrani, bahkan Nabi Ibrahim itu beragama Islam. Okey, jadi ini selesai. Ini benda yang asas, yang benda ni sangat bahaya. Bila orang bercakap tanpa ilmu, maka mereka goreng-goreng. Lalu saya nampak dekat media sosial dia kata dulu Kristian pernah jadi agama yang benar. Auzubillah. Ini menafikan Al-Quran, mendustakan Al-Quran. Sedangkan Allah kata apa? Inna dina indallahi Islam. Allah kata sesungguhnya agama yang Allah redai adalah agama Islam sahaja, bukan agama Islam. Okay? Jadi sambung kita insyaAllah pada perkataan kendaraan kita wal imanu binnar, iaitu kita wajib beriman dengan api neraka Jahannam. Bila kita kata neraka, berarti kita beriman dengan neraka Jahannam. Dan tuan-tuan, kita kena ingat neraka Jahannam sekarang telah diciptakan, bukan akan diciptakan seperti yang disebut oleh golongan Mu'tazilah. Tidak. Neraka sekarang telah ada, syurga pun sekarang telah ada. Apa buktinya? Buktinya Allah kata tentang neraka, u'iddat lil kafirin, neraka telah disediakan untuk orang kafir. Tentang syurga pula Allah kata u'iddat lil mu'minin, syurga telah disediakan untuk orang mukminin. Dan juga dalil lain yang kita biasa dengar ketika Isra Mi'raj, Nabi naik ke langit bukan untuk jumpa Allah. Allah Ta'ala bukan patung berhala dekat langit. Tidak. Allah Ta'ala adanya, Allah tak bertempat tempat. Lalu bila Nabi naik ke langit Isra Mi'raj, Nabi berkata, aku melihat, aku masuk ke dalam syurga, aku melihat kebanyakan ahli syurga itu adalah fuqara. Dan aku melihat neraka dari jauh, aku melihat kebanyakan ahli neraka itu adalah perempuan-perempuan. Okay? Jadi jangan kata neraka sekarang tak ada. Jangan kata neraka akan diadakan. Tidak, itu bercakap. Bahkan neraka telah diadakan. Dan ada tak orang yang kata neraka itu akan musnah? Ini kena hati-hati. Siapa yang kata neraka itu musnah, maka hukumnya murtad. Neraka, syurga akan kekal sampai bila-bila. Allah kata khalidina fiha abada. Jadi neraka itu akan kekal sampai bila-bila. Orang kafir yang masuk neraka, mereka tak akan pernah keluar daripada neraka. Ada pun orang Islam, sebahagian orang Islam yang masuk neraka, mereka hanya diazab untuk sementara, mereka akan keluar balik, mereka dimasukkan pula ke dalam syurga. Orang kafir kekal selama-lamanya. Jangan kata neraka akan musnah. Barang siapa yang kata neraka akan musnah, maka dia mendustakan Al-Quran. Ada buku yang disebarkan di sebelahnya surau, di sebelahnya surau sebagai masjid, saya perhati ada sebagai masjid, sebagai surau dibeli buku ni. Ataupun dia orang terjerat, orang sedekah orang turunnya. Dalam buku tuan-tuan, hati-hati, ada tertulis neraka akan musnah. Ini sangat bahaya. Orang kata begitu, maka diikut fahaman pada zaman dahulu yang telah dibawa oleh Ibnu Taimiyah. Sebab itu Ibnu Taimiyah dipenjara. Okay? Dan orang ahli neraka tuan-tuan, jasad mereka bukan seperti kita kecil-kecil. Tidak. Jasad ahli neraka mereka digandakan saiz ahli neraka. Telah warid pada hadis, gigi geraham ahli neraka adalah sebesar gunung Uhud. Dan tempat duduk ahli neraka daripada sini ke sini memakan masa 3 hari baru sampai. Apa? Berarti ahli neraka saiz mereka sangat besar. Kenapakah Allah menggandakan saiz ahli neraka? Tak lain tak bukan hanya untuk merasai azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama kata, kalaulah saiz ahli neraka kecil-kecil seperti kita, maka dengan sekelip mata manusia akan lenyap jika saiz mereka kecil-kecil. Allah katakan saiz ahli neraka untuk merasai azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih.
Dan neraka tuan-tuan, barang siapa yang ejek neraka, hukumnya murtad. Ada orang yang saya pernah dengar sebelum ni, tentu saya masih belajar lagi. Ada yang kata, ini perkataan murtad, siapa sebut murtad? Apa dia kata? Dia kata nanti dekat neraka kita makan sate, auzubillah. Kita boleh berdantut-dantut berjoget dengan artis. Itu jelas menghina, merendahkan neraka. Dan ada satu golongan dekat negeri Arab, namanya Jemaah Amir Syaikho namanya. Jemaah Amir Syaikho. Mereka tuan-tuan, mereka menghina neraka. Mereka mengatakan neraka ni macam hospital, dia kata. Bukan tempat azab pun, tapi tempat untuk macam diberikan ubat-ubat, rawatan. Ini jelas mendustakan Al-Quran, kerana dalam Quran Allah kata neraka itu azaban alima, tempat azab yang pedih. Golongan yang sama, Jemaah Amir Syaikho juga, jemaah mereka menghina ataupun merendahkan, permainkan syurga. Mereka mengatakan alah, syurga tu macam playground je, alhamdulillah, untuk tempat kanak-kanak. Ini juga merendahkan syurga. Jadi perkataan ini ulama sebut barang siapa yang kata demikian, maka terkeluar daripada Islam, walaupun mereka sangka mereka masih Islam. Okay? Dan ada yang kata, banyak saya dengar orang hina neraka. Tak tahulah, ada orang kata kita masuk neraka tu, ma'uzbillah. Jadi perkataan sangat bahaya. Juga perkataan ada yang kata, habis tu kalau semua nak masuk surga, siapa nak ke neraka? Auzubillah. Ini perkataan sangat bahaya. Seolah-olah dia nak masuk neraka. Maka ini perkataan disebarkan, yang tersebar yang saya dengar dengan telinga saya sendiri. Dan sebenarnya tuan-tuan, antara perkara yang wajib untuk kita beriman dengannya adalah wajib kita beriman dengan jambatan sirat. Ada orang dia menafikan jambatan sirat. Itu salah. Kita orang Islam wajib beriman bahawasanya pada hari kiamat kelak, selepas di padang mahsyar, di manakah padang mahsyar? Telah warid pada hadis padang mahsyar itu akan berlaku di tanah Syam. Di manakah tanah Syam? Tanah Syam itu adalah himpunan 4 buah negara. Negara Jordan, Syria, Palestin, Lebanon. 4 buah negara ini akan diratakan ke semuanya, akan digantikan tanah baru, umpama kulit yang ditekamkan, tak ada gunung, tak ada lembah. Jadi lepas mereka manusia berada di padang mahsyar, dan ketika itu di padang mahsyar nanti matahari akan jadi sangat hampir dengan kepala, iaitu sejauh 1 batu dengan kepala. Bukan sejengkal macam orang kita kata, tidak, bukan sejengkal, tapi sebatu dengan kepala. Maka yang akan merasai azab yang pedih ataupun azab yang panas pada hari itu adalah orang kafir dan juga berdosa-berdosa. Ada orang Islam yang saleh, mereka langsung tak akan merasa azab panas tersebut, bahkan mereka akan dinaungi dengan naungan aras. Dan Nabi kita pernah berkata, al-mutahabbuna fiyya, atau Rasulullah kata maksudnya orang yang mencintai antara satu sama lain kerana Allah. Contoh, kita mencintai kawan kita se-Islam, kita mencintai jiran kita se-Islam. Nabi kata barang siapa mencintai saudaranya se-Islam, maka pada hari kiamat kelak dia akan dinaungi dengan naungan arash. Itu tak akan rasa panas langsung matahari. Dan hari itu, hari di padang mahsyar tuan adalah berapa hari? 50,000 tahun. Tempoh padang mahsyar daripada dibangkitkan sampailah masuknya ahli surga ke syurga, ahli neraka ke neraka, tempoh ini adalah 50,000 tahun. Ini Allah kata fi yaumi kana miqdaruhu 50,000 sanah. Hari kiamat itu, hari di padang mahsyar, tempohnya 50,000 tahun. Adapun itu bagi orang-orang yang biasa atau orang berdosa. Adapun orang yang saleh, mereka takkan rasa lamanya seperti 5,000 tahun. Bagi orang saleh pada hari itu, mereka akan rasa sangat singkat.
Mereka akan rasa di padang mahsyar nanti umpama asar ke maghrib sahaja. Tempoh yang sangat singkat. Ada pun orang berdosa-berdosa, ada orang kafir, mereka akan rasa sangat lama di padang mahsyar. Dahlah kena azab panas kan, matahari hampir dengan kepala. Bila matahari dekat dengan kepala, maka masing-masing peluh akan naik. Peluh masing-masing akan naik sampailah ke hidung bagi orang kafir. Orang kafir bila peluh mereka naik ke hidung, orang kafir akan berkata, Ya Rabbi arihni walau ilan nar, wahai Tuhanku, rehatkanlah aku daripada azab peluh ini walaupun aku masuk neraka. Dia rasa bagi dia fikir neraka boleh rehat, bahkan neraka lagi teruk. Jadi beriman dengan sirat tuan-tuan. Apakah sirat? Jambatan yang dibentangkan di atas neraka Jahannam yang akan dilalui oleh manusia. Hujung sini adalah diletakkan di atas tanah yang digantikan, dan hujung sini adalah diletakkan di tempat yang mana selepasnya adalah syurga. Jadi manusia akan melaluinya, dan orang yang melalui atas jambatan sirat. Okey, sebelum tu kita kena faham jambatan sirat itu bukan seperti mana yang biasa kita dengar. Rasa tak dulu masa kita dahulu, masa kita belajar, saya banyak kali saya dengar ada yang kata jambatan sirat itu sangat nipis, umpama rambut di belah hujung, kan? Itu tidak benar, itu salah. Bahkan jambatan sirat itu sangat luas terbentang, bukan nipis macam rambut di belah hujung, tidak. Orang kita, orang Melayu kita yang mulakan yang kata di belah hujung. Kenapa? Sebab mereka terjemahkan kata-kata Abu Sa'id. Ini bukan hadis Nabi, ini kata-kata Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id kata, balagani annahu adaqu min asy-sya'ar. Abu Sa'id kata, aku telah terdengar info bahawasanya jambatan sirat itu adaqu min asy-sya'ar. Okey, adaqu min asy-sya'ar ni tak boleh diterjemahkan huruf ke huruf. Bahkan ini bahasa kiasan. Sama kalau kita kata si Ali, si Abu tu tangan dia panjang, maknanya apa? Suka mencuri. Ataupun kita kata kaki di bangku, berarti tak tekan bola. Sama juga dengan bahasa Arab ni, ada kuminan sya'ara, bukan diterjemahkan dengan lebih halus daripada rambut, tidak. Ini bahasa kiasan, tak boleh diterjemahkan dengan sebiji-sebiji. Bahkan ulama sebut ada kuminan sya'ara berarti jambatan sirat itu sangat berbahaya dan mudah tergelincir. Jadi jambatan sirat tuan-tuan sangat luas terbentang, semua manusia akan melaluinya. Sebagian manusia bila lalu atas jambatan sirat, mereka tak akan bijak, bahkan mereka akan terbang. Ada terbang sebatas kilat, sebatas burung, sebatas ikutlah kepada amal masing-masing. Dan juga tuan-tuan, sebagian mereka akan bijak dan akan jalan ikut arah masing-masing. Ada yang jalan pantas, jalan sepantas orang berlari, jalan seperti merangkak, kan? Dan golongan yang ketiga pula, mereka apabila bijak sahaja, mereka akan jatuh ke bawah ke neraka Jahannam. Dan sebenarnya mereka bila jatuh daripada sirat, sebagian mereka ampunkan, maka kalau orang tu diampunkan oleh Allah, maka dekat tepi jambatan sirat ini ada umpama mata kail. Dekat tepi ini ada satu besi yang dinamakan sebagai kalali. Dia umpama dia macam mata kail. Mata kail ini dia akan cangkuk orang yang jatuh, yang dimaafkan, yang diampunkan oleh Allah, maka dia akan ambil balik, letak balik atas jambatan sirat, dan orang tadi akan teruskan untuk melaluinya sampailah ke akhir. Okay? Orang kafir apabila mereka bijak terus masuk ke neraka Jahannam, tak akan pernah keluar sampai bila-bila. Okay? Jadi itu beriman dengan jambatan sirat yang mana ia benar, bukan tumit. Dan selepas orang Islam yang beriman kepada Allah, mereka berjaya
berjalan atas jalan sirat. Selepas itu adalah kolam Nabi, dan setiap Nabi ada kolam, ya. Setiap Nabi ada kolam, dan kolam yang paling besar adalah kolam Nabi kita Muhammad SAW. Besarnya kolam Nabi kita Muhammad SAW adalah lebarnya memakan masa sebulan baru sampai. Nampak? Kolam Nabi kita Muhammad yang paling besar, lebar kolamnya adalah tempoh dalam sebulan baru sampai. Dan semua orang yang minum daripada kolam Nabi tersebut, mereka langsung takkan rasa lapar dahaga selama-lamanya. Kalau minum air tersebut, walaupun mereka tak makan lepas 100 tahun, 10,000 tahun, mereka tak rasa lapar langsung. Sebab apa? Sebab dalam syurga tak ada istilah lapar. Dalam syurga, ahli-ahli syurga selepas mereka minum air kolam haud tersebut, mereka tak akan rasa lapar dahaga selama-lamanya. Dan bila masuk syurga nanti, mereka makan juga, tapi makan mereka bukan disebabkan lapar. Bahkan makan mereka disebabkan untuk berlazat-lazat sahaja. Sebab dekat syurga tak ada istilah lapar langsung, tak ada benda-benda negatif, tak ada istilah sedih, tak ada istilah murung. Walaupun ahli syurga tuan-tuan, walaupun dia tahu ada adik-beradiknya, ada kerabatnya yang masuk neraka, tapi ahli syurga mereka langsung takkan rasa sedih. Sebab dekat syurga tak ada istilah sedih, semua dia gembira. Jadi bila masuk ke dalam syurga tuan-tuan, ahli syurga mereka tak akan lapar dan selama-lamanya. Kalau mereka makan, kita dengar dekat syurga ada air sungai daripada madu, daripada susu, apa yang kita nak, contohnya kurung panggang, tiba-tiba dah siap dah. Itu kita makan untuk kita berlazat-lazat sahaja, bukan disebabkan lapar. Dan bila kita makan semua itu, tidak akan langsung tak ada keluar najis, tahi, air kencing langsung tak ada. Bahkan air kencing dan juga najis itu akan bertukar. Allah tukarkan menjadi menjadi peluh, yang mana peluh tersebut lebih harum daripada kasturi. Jadi tak ada istilah berak ataupun keluar najis ataupun kencing. Dan seterusnya adalah beriman dengan syafaat. Kita orang Islam wajib beriman bahawasanya ada syafaat. Dari mana syafaat yang apa kita dengar nasihat, ya Rasulullah, syafaatkanlah kami. Apa dia syafaat? Pada aspek bahasa, syafaat ini maksudnya minta kebaikan daripada pihak lain kepada pihak lain. Itu maksud syafaat pada aspek bahasa. Pada aspek istilah pula, bila kita kata syafaat, bila kita kata ya Rasulullah, syafaatkanlah kami, itu maksudnya bahawa kita mohon kepada Allah melalui Nabi supaya Allah gugurkan azab pelaku dosa besar. Saya ulang balik, apa fungsi syafaat? Fungsi syafaat agar Allah gugurkan azab bagi pelaku dosa besar. Ada pelaku dosa kecil, mereka tidak berhajat kepada syafaat. Jadi siapa yang akan memberi syafaat? Maknanya apa? Maknanya pada hari kiamat kelak, manusia akan jumpa Nabi. Nabi kan bagi syafaat. Jadi mereka jumpa Nabi Muhammad SAW untuk minta syafaat. Maka Nabi akan sujud kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah beri izin. Maka Allah izinkan, Allah gugurkan azab untuk yang minta tersebut. Jadi siapa yang akan bagi syafaat? Pertama adalah para Nabi. Yang kedua para ulama yang beramal dengan ilmunya. Yang ketiga orang mati syahid perang. Yang keempat para malaikat. Mereka lah yang akan memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Jadi sampai sini untuk hari ini, insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita manfaatkan, insyaAllah. Dan untuk pengetahuan bahawasanya pondok kami ini kita ada masalah, nanti kami akan buka lagi
Baru-baru ini baru habis pondok cuti sekolah, lebih kurang 200 lebih pelajar sekolah rendah menengah mereka spendkan masa 3 hari ada seminggu untuk khatamkan fardu ain. So daripada anak kita bawa masa kat rumah cuti kan, ataupun main game, main motor, itu kita hantarkan 3 hari cukup untuk mereka belajar ilmu agama. Sebab ini sebagai tanggungjawab kita akan dipersoalkan pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Dan saya minta maaf saya kena pulang segera, ada urusan ambil anak saya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma najjina min 'adzabil qabr, Allahumma najjina min 'adzabil yaumil qiyamah. Allahumma ansur al-muslimina fi Palestin. Allahumma fariz karbahum, Allahumma yassir umurahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله